Hai, Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Dalam Buletin Viral kali ini, saya akan mengutarakan pendapat netizen tentang pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPBB bermula 4 Mei ini dan juga keputusan kerajaan tidak membenarkan kita semua balik ke kampung ataupun pulang ke kampung bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Ini adalah arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi, 1 Mei 2020. Sebelum saya mengulas lanjut, ramai yang terkejut dengan pengumuman kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei ini. Okey, kalau tanya saya tak berapalah nak setuju dengan kelonggaran yang diumumkan oleh kerajaan. Sebenarnya kalau fikir balik, banyak kesan buruk akan berlaku memandangkan rakyat kita ni cepat melata ataupun cepat panik dan juga kiasu. Saya yakin akan ada haru biru nanti. Malah ada potensi kembali PKP juga akan tinggi. Kelonggaran bersyarat, semasa kita diberi syarat ketat pun ramai yang langgar tanpa sebab yang kukuh. Ini kan pula diberi kebebasan dan saya lebih suka stay je kat rumah, stay at home sehinggalah kita declare Malaysia bebas daripada COVID-19 sepenuhnya. Jadi Budi nak menyeru kawan-kawan semua yang sekarang ini sedang menonton Buletin Viral ni, maintain je dekat rumah tu. Okey, kalau tak ada benda penting, stay dekat rumah. Kerajaan nak buka mall ke, apa ke, golf ke, lantak pi. Pembukaan semula sektor ekonomi pada 4 Mei ini adalah satu kesilapan yang besar. Betul atau tidak? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak juga telah menyuarakan pendapat kurang setuju dengan rancangan kerajaan. Menurut Datuk Seri Najib Razak, beliau meluahkan di Facebook miliknya, hari ini negara kita rekodkan 69 kes COVID-19 baru di mana 12 adalah kes import manakala hanya 39 pesakit sembuh. Ini bermakna 57 adalah jangkitan dalam negara akibat penularan virus COVID yang masih merebak dalam masyarakat tempatan. Maka kita bertanya, apa keperluan untuk beri kelonggaran begitu besar secara serentak bermula Isnin depan walaupun fasa keempat PKP ini hanya akan berakhir pada 12 Mei? Slow and steady, sektor demi sektor secara beransur-ansur. Tak perlu nak gerojoh sangat. Janganlah sekaligus. Nanti susah nak kawal. Bila kita buat sekaligus macam ni, ia akan beri risiko kepada khidmat kesihatan dan juga petugas kesihatan kita. Adakah mereka bersedia jika berlaku kluster baru secara mendadak dengan jumlah yang ramai? Benda ini sudah berlaku di negara Kanada ataupun negara Jepun. Apabila mereka telah melanggar lockdown, selepas itu kes jangkitan meningkat secara mendadak. Dan jika pun nak buka semula, beritahulah awal-awal supaya kita boleh membuat persediaan yang lebih teratur. Ini hari Jumaat beritahu, hari Isnin depan dah perlu kerja, dah kena kerja. Pula tu hari ini adalah hari kelepasan am. Mahu kelang kabut dibuatnya. Perancangan kena betul kerana ia melibatkan rakyat. Apa kata minggu depan bermula 4 Mei dikira sebagai tempoh persediaan untuk membuka saja. Sebagai contoh, pengusaha restoran boleh aturkan meja, beli sanitizer, buat signboard peringatan SOP ke, buat jadual kerja untuk pekerja ke, sediakan kertas untuk catat nama pelanggan dan juga nombor telefon, beli stok, lukis garisan untuk tempat beratur. Selepas itu 11 Mei barulah restoran diarahkan untuk buka bagi pelanggan duduk makan. Gunakan tempoh 1 minggu ini juga untuk ajar rakyat bagaimana nak amalkan SOP social distancing semasa di tempat-tempat umum. Bagaimana nak makan berasingan dalam restoran, bagaimana nak beratur semasa membayar kat kaunter dan juga naik bas, cara duduk dalam pengangkutan awam. Kenapa perlunya pelanggan memberi nama, alamat dan juga nombor telefon untuk tujuan kontak tracing. Dan antara selebriti yang meluahkan pendapat, Faizal Tahir telah melahirkan kerisauannya berhubung pengumuman tersebut
atas beberapa faktor. Menurut Faizal Tahir, sebelum ini beliau ada seorang perpandangan positif ke hadapan. Namun bagi berita yang diumumkan Perdana Menteri petang tadi, dia bagaimanapun lebih pesimis dan kurang yakin dengan keputusan itu. Tambahnya lagi, setakat ini masih tiada penawar ataupun vaksin bagi wabak berkenaan. Langsung tiada vaksin ataupun ubat untuk merawat wabak yang memberi kesan seluruh dunia itu. Faizal Tahir juga turut mengutarakan sekurangnya negara mencatatkan sifar kematian dalam seminggu atau kes menurun kepada 60%. Barulah pengumuman sebegitu mungkin boleh dibuat. Faizal Tahir juga berkongsi infografik pandemik selsema yang melanda Sepanyol pada tahun 1918. Wabak itu melarat selama 2 tahun dengan 3 fasa. Majoriti kematian berlaku pada fasa kedua kerana rakyat terlalu cepat meraihkan kebebasan dari kuarantin dan penjarakan sosial sehingga meragut lebih puluhan juta nyawa. Menerusi ruangan komen, rata-rata artis dan juga netizen bersetuju dengan kenyataan Faizal Tahir. Kita sepatutnya belajar dari negara Jepun dan juga negara lain yang mana kes naik semula selepas menamatkan lockdown. Sementara itu, baru-baru ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menafikan mengeluarkan dokumen panduan sambutan Aidilfitri dalam tempoh PKP seperti yang tular di media sosial. Garis panduan tersebut antaranya mendakwa solat sunat Aidilfitri boleh dilaksanakan di rumah bersama ahli keluarga tanpa khutbah hari raya, takbir raya di masjid atau surau oleh imam, atau tadbir itu boleh dirakam. Selain itu, panduan tersebut melarang rumah terbuka bagi mengelakkan penularan COVID-19. Ini adalah tidak benar. Mengambil itibati dari sidang media, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa tujuan rentas negeri hanya dibenarkan bagi tujuan bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri selepas terkandas di kampung atau di tempat lain. Sebarang aktiviti rentas negeri untuk menyambut raya tidak dibenarkan sama sekali. Jelas beliau lagi, bukan itu sahaja, malahan segala aktiviti yang melibatkan perhimpunan adalah dilarang sama sekali, termasuklah solat Jumaat dan juga kenduri kendara. Perlu diingat, kelonggaran ini diberi adalah untuk mengurangkan tekanan ekonomi, bukan sahaja bagi pihak kerajaan, bahkan untuk rakyat Malaysia seluruhnya, selepas mengambil kira mereka yang terjejas iaitu terputus punca pendapatan akibat pelaksanaan PKP. Dan hari ini tanggal 1 Mei, tenaga kerja di seluruh Malaysia meraihkan sambutan Hari Pekerja dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan pastinya ia berbeza selepas kita menempuhi pelbagai cabaran berikutan pandemik COVID-19. Tiada perhimpunan Hari Pekerja seperti kebiasaannya, sama ada yang dirancang oleh kerajaan persekutuan maupun negeri, dan ini adalah sebahagian daripada normal baharu yang perlu dilalui masyarakat Malaysia pada hari ini. Hari Pekerja kali ini disifatkan unik kerana berjaya menaikkan semangat pekerja untuk memberikan yang terbaik kepada kesejahteraan negara, terutamanya kepada petugas barisan hadapan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Mereka semua bekerja tanpa mengenal erti penat lelah untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan. Sementara itu, pekerja yang bukan daripada sektor yang dibenarkan kerajaan untuk beroperasi diminta agar kekal duduk di rumah supaya dapat bersama-sama memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, tidak dilupakan juga terdapat pekerja yang pendapatan mereka terjejas sewaktu wabak ini menyerang, antaranya sektor pelancongan, sektor perhotelan dan juga sektor perniagaan kecil-kecilan, contohnya makanan. Walaupun ada yang masih boleh beroperasi tetapi terhad dengan kekangan PKP. Statistik menunjukkan penularan ini berjaya diratakan dan bilangan kes positif COVID-19 secara harian yang konsisten iaitu pada kadar 2 angka dalam tempoh 14 hari berturut-turut sejak 17 April yang lalu. Ia menyaksikan Malaysia kini memberikan sedikit kelonggaran dalam peraturan sekatan pergerakan yang kini dilanjutkan sehingga 12 Mei ini. Rata-rata netizen memberi
memberikan pendapat berbeza tentang isu rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menurut kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa menyampaikan perutusan khas sempena Hari Pekerja pada hari Jumaat yang lalu. Muhyiddin berkata ia antara langkah yang digariskan selepas kerajaan memutuskan untuk memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 4 Mei ini. Menurutnya, kerajaan sedia membuka semula aktiviti ekonomi secara terkawal dan berhati-hati mengikut syarat-syarat dan prosedur operasi standard ataupun SOP kesihatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Bermula 4 Mei 2020, hampir semua sektor ekonomi dan aktiviti perniagaan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada syarat-syarat dan SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dan berikut ini adalah antara yang dibenarkan atau tidak dibenarkan sepanjang PKPB-nya. Antaranya panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran tidak dibenarkan. Aktiviti-aktiviti sukan yang melibatkan perhimpunan ramai, sentuhan badan dan lain-lain, risiko jangkitan juga tidak dibenarkan. Ini termasuklah sukan bola sepak, rugby, renang dan semua acara sukan indoor dan stadium. Aktiviti sukan outdoor yang tidak melibatkan sentuhan badan dan perhimpunan ramai ini dibenarkan. Boleh bermain badminton atau tenis di luar tanpa penonton, jogging, kayuhan basikal, golf dan larian dalam kumpulan kecil tidak melebihi 10 orang juga dibenarkan dengan syarat anda mengamalkan penjarakan sosial dan elakkan sentuhan badan. Majlis-majlis sosial, kemasyarakatan dan kebudayaan yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri, rumah terbuka, majlis berbuka puasa beramai-ramai, konsert persembahan kebudayaan, perhimpunan bulanan jabatan kerajaan dan swasta serta semua bentuk majlis perasmian dan perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Aktiviti keagamaan seperti perarakan keagamaan, solat Jumaat dan semua aktiviti berjemaah atau berhimpun di masjid, surau dan rumah ibadah juga tidak dibenarkan. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung atau di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri tidak dibenarkan. PKP bersyarat ini maksudnya dalam bahasa mudahlah, ialah kita nampak macam dah bebas tapi sebenarnya tak merdeka. Ada SOP ketat bagi setiap kelonggaran yang diberikan. Maknanya kalau nak beroperasi kena ada scan suhu badan setiap orang. Tegas dalam penjarakan sosial dan dah tak ada waktu wajib 95, 94, 96 untuk office. Kedai makan pula walaupun boleh makan di premis makanan, dihadkan antara 4 orang duduk di satu meja. Suhu badan pula kena cek dan daftar nama, nombor telefon, IC dan sebagainya perlu diberikan. Meja untuk 2 orang jadi seorang, meja untuk 4 orang mungkin kena ada 2 orang sahaja. Meja makan tak boleh rapat ala mama atau medan selera. Jarak antara satu meja dengan satu meja yang lain adalah mesti 2 meter. Garisan penjarakan sosial yang jelas, hand sanitizer juga perlu disediakan. Kalau nak selamat lagi, tak payahlah nak keluar. Kalau tak perlu, orang dah cuba memudahkan, pastikan kita jaga kita dengan menjaga kelonggaran yang dah diberikan, bukan untuk melanggar. Guys, kehidupan di Malaysia dan di seluruh dunia telah berubah secara drastik. Secara fizikal, kita perlu menjauhkan diri dari kawan-kawan, tidak lagi pergi ke tempat-tempat awam dan ramai di antara kita terkesan secara kewangan dan tidak dapat bekerja. Tindak balas terhadap pandemik COVID-19 menyusup ke dalam setiap aspek kehidupan dan kita semua rasanya sudah tidak sabar lagi untuk semua ini berakhir. Tetapi perjuangan ini mungkin tidak akan berakhir selama berbulan-bulan atau mungkin
setahun atau lebih. Sekarang kita berada dalam situasi sebegini kerana pakar kesihatan percaya bahawa menjauhkan diri secara sosial adalah cara yang terbaik untuk mencegah krisis yang benar-benar mengerikan ini. Dan sekarang ini kita melalui saat-saat yang sukar. Ia terkesan bukan hanya seorang dua, ya, beratus ribu keluarga dan mungkin berjuta dari 33 juta rakyat Malaysia merasa kesan ataupun impak yang sangat besar ini. Pampers anak sudah habis, susu juga tinggal sedak, bil api, bil air, sewa rumah, sewa bilik, beras, garam, semuanya di penghujung nyawa. Nak kerja tak boleh, tak ada kerja, tak ada duit, kelaparan dan kesusahan. Hutang pula banyak tertunggak sana sini. Tekanan untuk dihalau keluar bilik, keluar rumah, sewa pun pastinya ada. Surat merah bil untuk dipotong pasti akan tiba. Maka apa jalan penyelesaiannya? Saat ini memang getir kita, getir lagi orang lain. Susah kita, perit lagi orang lain. Kita kena saling sokong menyokong, saling bantu-membantu. Tolong cakna pada jiran-jiran sekeliling, apa sudah makan mereka semua, apa susu anak masih tersisa. Syarikat besar, majikan-majikan dan juga bos-bos semua, tolong beri sedikit imbuhan pada pekerja yang tidak boleh lagi keluar bekerja. Kini mereka tersempit. Alangkah elok jika ada sumbangan, bonus ataupun peruntukan khas untuk mereka di saat gawat ini. Mungkin RM100, RM300 sudah cukup untuk memberi mereka kelegaan. Boleh juga beri pinjaman dan juga pendahuluan awal. Nanti selepas gawat, potonglah gaji diorang. Saat ini, saat kita dilanda musibah, kena ada rasa simpati, kena ada empati. Saat ini saat sukar, saat ini saat gawat, kerjasama, tolong-menolong, perpaduan dan saling membantu antara satu sama lain perlu kita utamakan. Hari ini kita membantu orang, mungkin suatu masa nanti kita pula perlukan bantuan. Nampaknya sekian dulu Buletin Viral untuk kali ini. Jangan lupa untuk menulis sebarang komen dan juga cadangan segala pendapat anda di ruangan komen dekat bawah ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe, Budi nak ajak semua, Budi nak jemput semua supaya tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi. Alright, kita bertemu lagi di lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum. Stay home, guys. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? It is the new Caprice dengan rambut. So COVID-19 literally changed the whole world. We have never seen the whole world shut down. Borders shut down. Airlines shut down. Businesses, Umrah, Hajj. Sebab COVID-19, the world will never be the same again. Dekat Malaysia saja, the economy is losing 2.4 billion per day. I had a weird dream and I told the Menteri, why don't we learn from sejarah? The apartheid crisis in South Africa. At this point in time in South Africa, for 5 years, mereka semua sangat racist dengan orang yang berkulit hitam. Orang ada kedai khas untuk orang kulit hitam, bas untuk gerak khas untuk orang berkulit hitam, tempat duduk pun sama, siapa-siapa yang kulit hitam, area kulit hitam, kulit putih, area kulit putih. South Africa was divided into zones. Even though it was racist, tetapi dua perkara yang kita harus belajar dari sejarah ni ialah orang dapat gerak, kedai dapat buka. And that is what we want right now.